yang apa nama ni, ketua, kira ketua lah orang dekat situ. Assalamualaikum. Bersua kembali kita di dalam satu perkongsian. Okey, perkongsian saya kali ini bukanlah berkaitan dengan tentang ilmu tajwid ataupun tentang apa nama ni, ceramah ke apa, tak ada. Cuma kali ini saya lebih kepada nak santai-santai saja. Okey, kita apa nama ni, saya akan berkongsi dengan semua mengenai pengalaman saya. Sebab saya ni dulu saya pernah berkhidmat dengan, kalau ada yang biasa dengar lah, iaitu Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Dia punya short name dia Yadim. Okay, mungkin ramai yang tahulah. Jadi dulu saya berkhidmat dengan Yadim ni lebih kurang adalah dalam berapa tahun, lebih kurang dalam 3 tahun lah, 3 tahun kalau tak silap saya. Okay, lebih kurang lah 3 tahun. Jadi mula-mula saya nak apa nama ni berkhidmat dengan Yadim ni dulu. Saya ni dihantar ke satu perkampungan disebabkan saya ni memang duduk dan berasal daripada Bintulu, Sarawak lah. Okey. Jadi diorang pun untuk mempermudahkan keadaan dari segi komunikasi, dari segi networking apa semualah. Jadi diorang tempatkan saya ni di Bintulu juga, di satu perkampungan. Satu perkampungan ni adalah penempatan mualaf. Penempatan mualaf, tapi diorang ni dah generasi yang ketiga lah. Sebab bila saya pergi ke Jabatan Agama Islam bahagian Bintulu, saya tanya dengan pegawai dekat situ, diorang beritahu diorang ni adalah generasi yang ketiga daripada mualaf. Maksudnya yang first dulu tu diorang punya nenek moyang datuk diorang yang masuk Islam. Jadi yang sekarang ni adalah diorang punya cucu. Generasi yang ketiga dikira sebagai bukan mualaf lagi lah sebenarnya, sebagai mukallaf kan. Sebab mualaf ni pun dia punya tempoh mengikut negeri masing-masing. Okey, jadi yang saya nak kongsikan dekat sini, waktu saya nak nak masuk ke perkampungan ni dulu, memerlukan beberapa prosedur lah. Saya tak dapatlah masuk macam tu je. Walaupun kita ni bekerja dengan Yadim ni kalau ikutkan dia di bawah JPM, Jabatan Perdana Menteri. Waktu tu masih Perdana Menteri waktu tu Datuk Seri Najib lah waktu tu. Okey, jadi waktu saya nak masuk perkampungan tu, saya kena berjumpa dululah dengan penduduk kampung, orang-orang yang ada pengaruh dekat kampung tu, termasuklah ketua di dalam perkampungan tu. Okey, kampung tu saya nak cerita sikit. Kampung Perdana Muslim Batu, tempat saya nak pergi ni nama dia Kampung Perdana Muslim Batu 13 ataupun 12.5. Ada yang beritahu 12.5, ada yang beritahu Kampung Perdana Muslim Batu 13. Okey, yang tu tak penting lah. Cuma yang pentingnya saya nak share dekat sini adalah macam mana proses saya nak masuk. Jadi saya nak masuk, saya kena jumpa orang-orang yang kuat dekat situ, orang yang berpengaruh, orang yang didengari lah. Bila dia menyampaikan sesuatu, orang dengar, orang kampung dengar. Jadi saya pergi berjumpa dengan orang. Salah seorang dia mula-mula yang saya jumpa adalah nama dia Haji John. Okay. Saya jumpa dengan dia dan saya cuba terangkanlah kedatangan, tujuan saya datang ni adalah untuk membimbing para mualaf yang ada dekat situ. Jadi Pakcik John ataupun Haji John ni dia bukanlah mualaf. Dia bukan mualaf, dia cuma berkahwin dengan orang penduduk dekat situ. Asal dia pun daripada luar Bintulu juga, daripada Kuching, bahagian Kuching, tapi masih di Sarawak. Saya jumpa dengan dia dan memberitahulah hasrat untuk membimbing para mualaf dekat situ. Dan Alhamdulillah dia hubungkan saya dengan penduduk kampung yang ketua, kira ketua lah orang dekat situ, iaitu diorang ni ada berapa orang lah sebenarnya. Sebab perkampungan ni sebenarnya dia belum secara rasmi jadi kampung, walaupun dah lama sebenarnya penempatan ni, tapi belum dapat status sebagai kampung. Okey, mungkin adalah masalah sikit sebenarnya. Mungkin yang tu saya akan agak sulit lah untuk diceritakan. Okey. Jadi tempat ni dia belum dapat status kampung, tapi memang kampung sebenarnya. Kampung orang Penan yang masuk Islam. Jadi saya berjumpa lah dengan 2-3 orang wakil kampung. Salah seorangnya adalah Abang Sauni.
Okey, abang dia pula Abang Sabil dan Abang Sabil dengan seorang lagi, lupa saya nama. Okey, 3 orang ni. Jadi saya berjumpa dengan diorang ni, menyatakan hasrat saya untuk membimbing para mualaf dekat situ. Sebab ada juga yang baru masuk Islam yang berkahwin dengan orang situ, contohnya seperti orang Iban ada. Jadi apabila saya dapat berhubung dengan diorang dan menyatakan hasrat saya, diorang pun bersetuju untuk supaya saya dapat membantulah diorang dekat situ dari segi ilmu fardu ain, fardu kifayah, mengajar sedikit cara untuk belajar sembahyang, membaca Al-Quran. Alhamdulillah diorang terima. Dan daripada situlah bermulanya saya telah membimbing diorang lah, mengajar diorang bagaimana cara untuk melakukan apa-apa yang menjadi kewajipan sebagai seorang Islam, dan apa yang yang diperlukan sebagai seorang Islam ni. Cumanya yang sedihnya dekat situ, dia tak ada surau. Dekat perkampungan tu tadi. Jadi saya terpaksa lah, untuk permulaan tu saya terpaksa pergi daripada rumah ke rumah lah. Saya mungkin dalam seminggu saya pergi situ 3 kali, kadang-kadang 4 kali. Kadang-kadang mula-mula tu memang hampir setiap malam lah, cuma hujung minggu je saya tak pergi. Jadi setiap malam saya pergi tu, diorang akan bagi giliran rumah. Rumah malam ni rumah pakcik yang saya pergilah, Pakcik Abdul Rahman. Lepas tu malam yang seterusnya rumah yang satu lagi. Bergilir-gilir lah 3 buah rumah. Saya bergilir-gilir buat 4 buah rumah, termasuk rumah Pakcik John Haji Chon tu pun pernah juga saya buat. Okey, bergilir-gilir untuk berkongsi, membimbing para mu'alaf yang ada dekat situ, yang generasi yang ketiga lah, termasuk anak-anak diorang juga. Alhamdulillah banyak sambutan diorang datang belajar apa semua. Alhamdulillah. Kesimpulan daripada apa yang saya kongsikan, yang baru saja tadi saya kongsikan, adalah bagaimana kita ni nak membina kesedaran kita tentang pentingnya untuk kita sama-sama meraihkan, bukan setakat meraihkan, kita bimbing saudara-saudara baru kita ni yang telah memeluk Islam. Sebab diorang ni dah kembali kepada fitrah, agama fitrah iaitu Islam. Secara automatik hubungan diorang dengan keluarga pun ada yang okey dan ada yang tak berapa baik. Jadi kita lah sebagai orang Islam yang memang lahir Islam inilah menyambut diorang, meraihkan diorang supaya diorang ni tak rasa terpinggir, tak rasa bersendirian. Kita lah yang kena meraihkan dan bimbing diorang. InsyaAllah. Semoga ini dapat memberi manfaat. Nantikan video saya yang seterusnya, insyaAllah.